Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, bertemu lagi kita dalam bab 6 iaitu analisis penyata kewangan untuk kita tengok sama-sama okey antara yang terpenting juga dalam soalan PSPN iaitu markah yang diperuntukkan 20 markah. Okey, 20 markah untuk PSPN Okey, Okey, dalam bab 6 ada 3 subtopik utama iaitu pengenalan sistem maklumat kewangan, penyata kewangan dan juga kawalan kewangan. Yang perlu ni adalah perkara asas dalam perakaunan yang kita faham aset sama dengan liability plus equity pemilik. Perakaunan yang paling asas yang perlu kita tahu. Okey, kemudian kita tengok pula kepentingan nisbah kewangan. Okey, kat sini kepentingan nisbah kewangan yang kita dah pelajari ada 6 iaitu pengurusan, pelabur, pembiaya, pembekal, pesaing dan juga pekerja. So kat sini awak tengok setiap satu kenapa nisbah kewangan penting kepada pihak-pihak tersebut. Okey, saya harap awak dah hafal. Okey, seterusnya kita tengok penyata kewangan yang kita dah belajar. Ada 3 penyata yang terlibat iaitu kunci kira-kira, penyata pendapatan, penyata aliran tunai. Okey, awak boleh tengok. Okey, sebab apa? Sebab penyata-penyata ni kita akan gunakan untuk membuat pengiraan. Okey, nisbah kewangan. Okey, jenis-jenis nisbah kewangan ada 5, iaitu tajuk besar dia ada 5, iaitu nisbah kecairan, nisbah keberuntungan, nisbah hutang dan juga nisbah aktiviti dan juga nisbah Contohnya, nisbah kecairan. Okey, nisbah kecairan yang kita pelajari ada 2, iaitu nisbah semasa dan nisbah segera. Okey, so kat sini formula mesti hafal. Setiap nisbah formula mesti hafal sebab tidak akan diberikan dalam soalan PSPN. Okey, so awak kena hafal formula dan juga unit yang digunakan untuk jawapan akhir. Okey, contoh nisbah semasa. Okey, nisbah semasa, aset semasa bahagi liability semasa. So jawapannya mesti dalam kali. Okey, untuk menulis pernyataan dia, okey, awak hafal ayat ni setiap RM RM1. Okey, bermula dengan formula yang di bawah awak ambil. Liability semasa dapat ditampung dengan jawapan yang kamu dah kira dalam kali tu kamu tukar kepada RM sebab kita buat perbandingan setiap RM RM1. So, tukarkan dalam RM, aset semasa. Okey, sama juga dengan nisbah segera. Awak boleh tengok. Tetapi RM dia tidak mengambil kira inventory lah jawapan dia. Okey, kemudian nisbah keberuntungan awak boleh tengok kat situ dia punya formula. Okey, dan dia punya pernyataan. Dan minta tolong awak kena faham lah Okey, pulangan atas aset, pulangan atas equity, margin untuk bersih ataupun pulangan atas jualan. Tu formula kena hafal dan jawapan akhir mestilah dalam peratus. Okey, seterusnya nisbah hutang. Okey, nisbah hutang ada 2 iaitu atas equity dan juga atas aset. So kat situ awak boleh tengok dia punya formula jumlah hutang bahagi dengan jumlah equity dalam 100% dan jawapan juga dalam peratus. Tetapi bila kita tulis perbandingan mesti tukar kepada RM lah. Okey, kemudian nisbah aktiviti. Nisbah aktiviti dia berkait dengan pusing ganti inventory, pusing ganti jumlah aset dan juga nak cari tempoh purata kutipan. Okey, so kalau soalan dalam penyata yang diberikan, dia ada dua-dua, KBDJ ataupun jualan. So kedua-duanya awak boleh pilih dia. Awak nak ambil KBDJ ataupun jualan bahagi dengan inventory. Kedua-dua jawapan adalah betul. Okey, kemudian tempoh purata kutipan. Okey, tempoh purata kutipan, purata jumlah kredit tu akan diberi sama ada dalam 360 hari ataupun 365. Kalau soalan tak diberi, awak boleh ambil untuk 365 hari. Okey, kemudian nisbah pelaburan sesaham. Okey, ni selalu pelajar lupa unit bila pendapatan sesaham. Okey, jawapan akhir unit yang digunakan adalah dalam RM, bukan kali Okey, RM. So setiap unit saham yang dilaburkan dapat memberi keuntungan bersih sebanyak berapa? RM yang kita cari tu.
Okey, kemudian nisbah pasaran kepada nilai buku pun sama juga, unit dalam RM. Awak boleh hafal dia punya per-nya. Okey, kemudian tajuk yang penting juga saya rasakan iaitu soalan akan tanya prestasi kewangan. So, kita belajar prestasi kewangan ada dua, iaitu perbandingan trend dan juga perbandingan industri. So, bila sebut je prestasi kewangan, perbandingan trend, perbandingan trend dia lebih kepada syarikat, perbandingan dalam syarikat iaitu pada tahun semasa dengan tahun sebelumnya. Itu perbezaan trend dengan industri. Industri perbandingan antara syarikat lain tetapi dalam industri yang sama. Okey, faham Okey, so kalau kawalan kewangan awak boleh tengok belanjawan tunai. Okey, so komponen dalam belanjawan tunai, yang pertama mesti ada penerimaan tunai, lepas cari penerimaan tunai mesti ada pembayaran tunai, kemudian perubahan bersih tunai dan yang terakhir pembiayaan yang diperlukan ataupun pelaburan yang hendak dilakukan. Ni komponen belanjawan tunai. Seterusnya format dalam belanjawan tunai ni kena hafal juga. Okey, so soalan tak akan minta untuk kamu cari ke semua subtopik tu. Ke semua contohnya penerimaan tunai. So markah yang diperuntukkan mungkin 5 markah, 3 markah. Okey, kesilapan pelajar biasanya dia campur bila jumlah penerimaan tunai dia campur dengan jualan. So, bila campur dengan jualan akan salahlah jumlah penerimaan tunai. Sama juga dengan jumlah pembayaran tunai. Dia tak perlu campur belian tunai. Sebab dia tajuk dia sini adalah pembayaran yang terlibat dalam pembayaran tunai tu. Okay. So, kat sini jumlah penerimaan tunai tolak dengan jumlah pembayaran akan dapat perubahan tunai bersih. Okey, kemudian baki awal tunai ni biasanya ada pada soalan. Kita masukkan je lah, kita baca satu-satu step dia. Kemudian tunai sedia ada, faedah. Kamu follow je pada dia punya format tu untuk belanjaan tunai. Okey, so kat sini saya bekalkan beberapa contoh soalan. Okey, boleh buat ulang kaji. Okey, kita ada bagi syarikat. Okey, ni antara kiraan nisbah yang perlu awak buat lah. Okey, so kat sini soalan berkemungkinan akan tanyalah. So biasanya ikut yang soalan-soalan lepas, biasanya bahagian pengiraan nisbah ni ada 8 hingga ke 12 soalan 12 markah. Bukan 12 soalan 12 markah. Okey, 8 ataupun 12 markah macam tu lah. So banyak kat situ dia boleh tanya. Dia bagi penyata dan kamu buat kiraan. So dia punya tips dia adalah ingat formula. Okay, step dia ingat formula, tulis formula, masukkan nilai pada formula, dapat jawapan akhir berserta unit. InsyaAllah kamu akan dapat markah penuh lah. Okay, 2 atau 3 markah. Okay, ni contoh dia bagi pernyataan. So kat situ dia nak bagi mewakili purata industri. So dia buat nisbah perbandingan industri lah. Okey, ni jawapan yang saya bagi soalan ke atas tu. Awak boleh tengok kalau awak dapat jawapan ni. Yeay, saya dapat jawab. Okey, kamu dapat skor. So, kamu faham, kamu ingat formula. Semasa kamu buat latihan, tolong jangan tengok buku Okey. Saya bagi, awak boleh tengok. Okey. Semua dapat skor untuk tadi. Contoh dia lah. Diberikan sekali dengan skema.